Assalamualaikum semua. Hai. Okay. Hari ni cikgu nak sambung sikitlah pelajaran yang kita tinggal masa sebelum cuti sekolah. Siapa ingat lagi apa yang kita belajar sebelum cuti? Okay. Mula-mula kita ada buat perbahasan antara kesan positif dan negatif dalam genetik. So kita ada pembangkang, ada kerajaan. Kemudian kita belajar bidang yang ada dalam genetik. Contoh dia, sains forensik yang 999. Kemudian kita ada terapi jin untuk membaiki jin yang abnormal, yang ada mutasi. Yang ketiga, kita belajar pasal genealogi. Maknanya kita nak tahu kita ada mewarisi tak penyakit daripada keturunan. Okey, hari ni kita akan sambung tajuk yang baru. Yeay. Jom kita tengok. Okey, tajuk baru kita ialah teknologi kejuruteraan genetik. Biasa tak dengar orang cakap genetic engineering? So, dalam genetic engineering ni, dia melibatkan pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okay, contohlah dalam kartun Spiderman. Okay, dia mula-mula manusia biasa, betul tak? Tapi lepas digigit oleh satu spider, kemudian dia boleh panjat, boleh keluarkan spider web daripada tangan dia. So, maknanya genetik dia telah diubah suai untuk gabung dengan genetik laba-laba. So, dia boleh jadi kuat, jadi superhero. Okey, itu secara ringkas, nak senang faham. Dalam genetic engineering, kita ada 3 benda yang kita boleh kaitkan. Pertama, DNA recombinant. Kedua, organisma termodifikasi genetik. Dan ketiga, terapi gene. Okay? Alright. Firstly, DNA recombinant. DNA recombinant. Nama pun combinant, kombinasi ataupun gabungan. Kita gabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik baharu. Contoh yang cikgu bagi tadi, Spiderman. Dua spesies. Spesies manusia, kita gabungkan dengan spesies laba-laba. Dan kita dapat hasilkan manusia yang boleh panjat dan keluarkan sarang laba-laba. Tapi dalam kehidupan sebenar, DNA recombinant ni kita boleh tengok dalam insulin. Okay, insulin ni biasanya ubat. Kalau siapa ada atuk nenek ke parents yang ada kencing manis, biasa dia akan cucuk insulin. Insulin ni ialah hormon sebenarnya. Dalam badan kita, kita akan hasilkan insulin untuk pecahkan glukos. Tapi bila badan kita tak dapat nak hasilkan, tu yang gula kita naik. So kita perlukan insulin daripada luar. Okay. Macam mana insulin ni dihasilkan? Ni kita ada 5 proses. Okay. Pertama, DNA dipotong menggunakan enzim pemotong. Okey, ni adalah DNA. Yang ni sel pankreas. Okay, sel pankreas ni yang akan hasilkan insulin dalam badan kita. So, kita ambil DNA, kita keluarkan DNA. Kemudian dalam DNA kita ada banyak jin kan. Ada jin yang kawal warna anak mata, rambut. Tapi untuk insulin, kita akan ambil jin yang hasilkan insulin sahaja. So daripada DNA yang panjang ni, kita guna enzim pemotong dan kita potong jin yang bawa insulin sahaja, yang menghasilkan insulin. Okey? Okay, tadi cikgu cakap pasal sel manusia. Sekarang kita ambil DNA plasmid bakteria. Okay, DNA plasmid ni yang bentuk dia bulat dalam bakteria. Okey.
kita akan bawa keluar DNA plasmid ni dan kita akan potong sebahagian daripada DNA plasmid ni menggunakan enzim pemotong. Okey. Kemudian kita akan gabungkan DNA plasmid dan gene insulin yang kita dapat daripada sel pankreas tadi. Kan DNA rekombinan pasal gabungan. So insulin ni kita gabungkan sel insulin daripada sel pankreas manusia dan DNA plasmid daripada bakteria. Okay, bila dia dah gabung, nama dia akan jadi DNA recombinant. Maknanya DNA tu dah digabungkan. Kemudian kita akan masukkan DNA yang telah digabung ni ke dalam bakteria baru. Okay. So sekarang bakteria ni dia ada plasmid yang gabungkan insulin dengan plasmid bakteria. Okey. Lepas kita dapat bakteria yang telah digabung ni, kita masukkan dalam tangki penampaian. Okay, apa fungsi tangki penampaian? Okay, tangki ni kita nak hasilkan lebih banyak bakteria yang mempunyai rekombinan DNA ni yang telah digabungkan dengan insulin manusia. So daripada sini kita akan dapat banyak bakteria rekombinan. Kemudian macam nombor 4 ni, bakteria rekombinan mengganda di dalam tangki penampaian. Last sekali proses dia ialah pengekstrakan dan penulinan insulin manusia. Daripada bakteria-bakteria ini, mungkin ada bakteria yang tak hasilkan insulin. So kita akan ekstrakkan yang ada bakteria yang hasilkan insulin. Kemudian kita jadikan ubat untuk insulin. So, boleh tak ikut? So, dalam DNA recombinant, dia gabungkan dua spesies untuk hasilkan genetik baharu. So, kita akan gabungkan insulin daripada sel pankreas manusia dan DNA plasmid daripada bakteria untuk hasilkan insulin. So, kita kena ingat ada 5 proses utama. Pertama, DNA dipotong. DNA dipotong menggunakan enzim pemotong. Yang kedua, DNA plasmid. Okay. Yang ketiga, kita combinekan dia dan masuk ke dalam sel bakteria. Kemudian kita akan masukkan bakteria yang telah dikombine ni, yang mempunyai rekombinan DNA ni ke dalam tangki penampaian. Kemudian kita akan ekstrak dan dapatlah ubat insulin. Boleh tak? Okay, sekarang kita akan sambung dengan organisma termodifikasi genetik. Okey. Okey. Organisma termodifikasi genetik ataupun kita boleh panggil GMO ni adalah organisma yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Contohnya kita nak hasilkan jagung yang boleh tahan daripada haiwan perosak. So jagung ni yang telah diubah suai genetik dia, kita akan panggil GMO. Okey. Untuk GMO ni kita guna proses tadi, DNA recombinant. Kita gabungkan gene daripada dua spesies yang berbeza. Contoh dia gene haiwan dengan gene tanaman ataupun gene tanaman dengan gene bakteria. So, kemudian biasanya GMO ni dalam bidang pertanian, peternakan untuk menghasilkan tumbuhan
yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Kalau dalam haiwan pula, kita nak haiwan ternakan tu yang boleh hasilkan banyak daging. Macam ni, lembu Brahman, Brangus nama dia. Dia gabungkan genetik lembu Brahman dengan Angus. So, lembu ni boleh tahan daripada penyakit, hasilkan banyak daging. Dan macam ni kelapa sawit. Kita nak buah kelapa sawit yang boleh hasilkan banyak minyak. Okay. So, kita ke slide seterusnya. Okay, ini adalah proses untuk menghasilkan jagung BT. Jagung BT ni kita gabungkan jin daripada bakteria dengan jin jagung. Okey, biasanya jagung ni akan rosak disebabkan ni ulat ni, haiwan perosak. Nama dia corn borer, dia suka dekat jagung. Tapi bila kita dah modified dia punya jin, so dia mati bila makan jagung tu. So cara dia, mula-mula kita akan ambil jin daripada bakteria. Okey, ni jin daripada bakteria. Dan kita ambil jin yang boleh matikan haiwan perosak. So bila haiwan perosak makan, dia akan mati. So kita ambil jin tu dan kita masukkan dalam bakteria yang lain, DNA plasmid. Okey. So jadilah DNA recombinant sebab kita dah gabungkan jin yang boleh protect tumbuhan daripada haiwan perosak. Kita gabungkan DNA plasmid bakteria. Kemudian kita akan banyak-banyakkan dia kan. Dan selepas itu kita masukkan dalam sel jagung. Okay. So bila masukkan dalam sel jagung, nanti kita akan tanam jagung tu dan jagung tu akan hasilkan jin yang boleh lindung daripada haiwan perosak. Okay, jelas tak? Maknanya kita ambil jin daripada bakteria dan kita gabungkan dengan sel jagung untuk hasilkan jagung yang tahan lebih lama, tahan daripada haiwan perosak. Okay. Itu dalam tumbuhan. Kalau dalam haiwan pula, okay, contohnya kita ambil telur. Telur daripada lembu yang biasa. Kemudian kita nak lembu yang sador, yang banyak daging. So kita ambil DNA daripada lembu yang sador tu. Kemudian kita injekkan jin dia dalam telur lembu biasa. So contoh ni lembu A, kita masukkan DNA jin yang boleh buat banyak daging tu daripada lembu B, lembu sador tu. Kemudian kita masukkan dalam ibu tumpangan. So maka daripada situ lahirlah lembu sador. Okey. Jelas tak? Okey, last sekali dalam teknologi kejuruteraan genetik adalah terapi jin yang kita dah belajar sebelum cuti sekolah hari tu. So ingat, terapi ni jin untuk membaiki jin yang menyebabkan penyakit yang telah mengalami mutasi jin. Contohnya ada yang sakit anemia ataupun hemofilia. Kita akan keluarkan. Ini pesakit yang ada anemia. So kita akan keluarkan sel stem dia. Kemudian kita akan masukkan virus. Virus ni akan bawa jin yang normal. So jin ni yang akan hasilkan anemia. So anemia kan sel darah yang berbentuk bulan sabit. So kita nak ambil jin yang hasilkan sel darah yang normal. So, apa dia buat? Okay, dia akan menyisipkan jin normal ke dalam sel. So dia akan masukkan jin normal
tadi ke dalam sel untuk menggantikan jin yang rosak. So, bila dia dah masukkan dalam sel, siapa yang bawa jin tu adalah virus kan. Bila virus tu dah bawa masuk jin normal ke dalam sel, kemudian jin ni akan jadi normal. Yang dalam sel ni dia akan jadi normal sebab dia dah masukkan jin yang normal. So bila kita dah dapat jin baru, kita akan masukkan balik dalam manusia. So manusia ni yang pesakit tadi tu akan normal. Dia tak sakit anemia lagi sebab jin dia dah ganti dengan jin yang normal. Okay. Seterusnya. Okay. Ini adalah kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. So, ia ada kebaikan dan keburukan. Pertama sekali, menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Contohnya macam jagung BT, kita nak kelapa sawit. Okey, yang kedua penghasilan insulin dan enzim. Yang ketiga, mengenal pasti penyakit baka dan merawat. Contohnya kita guna terapi jin untuk merawat penyakit mutasi jin. Okey, keburukan dia, bila kita dapat hasilkan tanaman yang tahan haiwan perosak, bila kita nak matikan susah sebab dia tahan daripada racun serangga. Kemudian, kadang-kadang insulin yang dihasilkan boleh menyebabkan alahan. Okay, yang last sekali, menghasilkan spesies baru dan menyebabkan kepupusan. So, bila banyak sangat spesies-spesies baru ni, spesies lama pun, sebab spesies baru ni lagi power. So, spesies lama pun nanti akan pupus. Okay. Etika dalam teknologi kejuruteraan genetik. Okay, untuk buat genetic engineering ni, dia kena tidak boleh menyalahi moral dan agama. Contoh, kita tak bolehlah buat pengklonan manusia sebab tu haram. Okay, Tuhan je yang boleh cipta manusia, tetap. Yang kedua, genetic engineering tu kenalah membantu manusia dari segi kesihatan. Contohnya, insulin tadi dia membantu dalam merawat penyakit kencing manis atau diabetes. Ketiga, etika dia ialah menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman. Sebagai contoh, jagung BT tadi, kita dapat jagung tu lagi tahan lama dan dapat tahan daripada haiwan perosak. Okay, masalah kekurangan makanan contoh di negara-negara Afrika. So, ada saintis telah mencipta beras, brown rice nama dia. So, beras ni dia akan, bila kita makan, kita akan dapat nutrisi yang sama je macam beras biasa. Okay. Maknanya walaupun kita makan sikit je, nutrisi dia dah sama dengan beras yang kita makan. Okay. Yang keempat, tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Okay. Yang contoh tadi lah, klon manusia semua. Dan yang terakhir, kuat-kuasakan undang-undang dan peraturan. Okay. So, itu saja untuk tajuk hari ini. Cikgu harap semua faham. Kalau ada yang tak faham, boleh PM tepi ataupun tanya dalam grup WhatsApp. So, untuk mengisi masa lapang, cikgu nak kamu buat. Okey. Right. 51 sahaja dalam modul sains. Okay. So, selamat membuat latihan dan jumpa lagi. Bye.